Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDUP 2132, Profesionalisme Keguruan. Bersama saya, Nadirah binti Muhammad Sarif dan sahabat saya, Rabiatul Adawiyah binti Abdul Halil akan mengupas berkenaan isu semasa berkaitan etika dan perundangan guru. Mari kita lihat kupasan. Dalam akhbar Sinar Harian bertarikh 23 November 2021 bersamaan Hari Selasa, trend cikgu tayang video TikTok di dalam kelas. TikTok boleh dikatakan sebagai aplikasi baru paling pantas berkembang. Setakat ini, lebih 1 bilion muat turun dicatatkan dengan majoriti pengguna adalah Gen Z berusia 15 hingga 25 tahun. Konsep video pendek kurang 1 minit disertakan dengan lagu latar belakang yang catchy telah menjadikan TikTok sebagai ketagihan baharu. Kerana tayang video TikTok terpekik pada anak murid sudah macam jadi kegilaan segelintir cikgu-cikgu sekarang. Tak tahu motifnya, mereka gemar berkongsi video rakaman terpekik-pekik atau membebel di dalam kelas. Apa yang berlaku di dalam kelas, biarlah kekal di dalam kelas. Tak salah berTikTok, tapi biar kena tempatnya. Tak salah kalau TikTok dijadikan platform untuk cikgu-cikgu mengajar, tetapi bukan sebaliknya. Hal ini menimbulkan persoalan. Bagaimana guru menggunakan masa di dalam kelas? Sedangkan masa yang diperuntukkan adalah untuk mengajar, bukannya untuk merakam video terpekik-pekik atau membebel di dalam kelas. Mari kita ikuti kupasan selanjutnya. Sebelum kita meneruskan agenda perbincangan kita, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan etika. Kementerian Pendidikan Malaysia menjelaskan etika sebagai panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga kementerian di tempat kerja masing-masing. Oleh itu, sebagai contoh, guru sebagai warga Kementerian Pendidikan Malaysia harus mempunyai satu pegangan yang berkaitan dengan etika dan ia dijadikan sebagai panduan tingkah laku seseorang guru. Justru, guru yang berkhidmat di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia tertakluk kepada etika kerja KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Dalam surah Al-Asr kita dapat menelusuri betapa pentingnya penggunaan masa. Kita harus menggunakan masa dengan sebaiknya. Mari kita lihat isu penyalahgunaan masa. Berikut merupakan contoh penyalahgunaan masa. Terdapat 4 perkara yang digariskan dalam penyalahgunaan masa. Yang pertama, tidak menepati masa masuk dan keluar kelas. Yang kedua, membazir masa melayari laman sosial. Yang ketiga, melepak di kantin sekolah. Dan yang keempat, meninggalkan sekolah tanpa kebenaran. Keempat-empat perkara ini merupakan contoh penyalahgunaan masa dan dilihat menjadi satu kebiasaan bagi segelintir guru. Okay, yang pertama, tidak menepati masa masuk dan keluar kelas. Seperti yang kita semua sedia maklum, setiap guru mempunyai jadual waktu guru. Jadual waktu guru mempunyai beberapa peruntukan masa yang diperlukan oleh seorang guru berada di dalam kelas. Sebagai contoh, masa yang diperuntukkan bagi subjek Bahasa Melayu adalah 1 jam bermula pada jam 10 pagi hingga 11 pagi. Guru perlu bersedia 15 minit awal untuk masuk ke dalam kelas dan bersedia untuk keluar kelas kerana selepas subjek Bahasa Melayu akan ada subjek lain dan guru untuk subjek seterusnya telah bersedia di luar kelas. Sekiranya
guru tidak menepati masa masuk dan keluar kelas, hal ini akan menjejaskan kelancaran pergerakan guru dan kelancaran PDP pada hari tersebut. Seterusnya, membazir masa melayari laman sosial. Pada awal video, kita dapat melihat trend video cikgu ber-TikTok. Persoalannya, pada masa mana guru tu ber-TikTok? Sudah tentu pada masa yang diperuntukkan oleh guru tersebut masuk di dalam kelas. Menjadi persoalan, guru tersebut menyalahgunakan masa dengan melayari laman sosial TikTok. Bukan itu saja, guru merakam perbuatan atau aktiviti video terpekik-pekik di dalam kelas dengan melakonkannya di dalam kelas dan merakam dan dilihat oleh masyarakat di luar sana. Hal ini menjejaskan kredibiliti seorang guru. Seterusnya, budaya melepak di kantin sekolah. Seperti yang kita sedia maklum, setiap guru mempunyai peruntukan masa untuk berehat, terpulang pada guru tersebut untuk makan di bilik guru ataupun makan di kantin sekolah. Bagi segelintir guru, mereka menggunakan masa lapang ini dengan makan di kantin sekolah. Apa yang dikatakan dengan melepak di kantin sekolah apabila selepas makan, guru tersebut bersembang bersama rakan-rakan guru sehingga tidak sedar masa terus berlalu. Dan masa yang guru tersebut habiskan, guru tidak masuk ke dalam kelas. Dan hal ini akan memberi kesan terhadap murid di dalam kelas. Sudah tentu, murid tidak belajar pada masa tersebut dan kemungkinan murid bergaduh atau berlaku perkara yang tidak diingini di dalam kelas. Dan hal ini merupakan tanggungjawab guru kerana masa yang diperuntukkan adalah untuk guru tersebut. Seterusnya, kita melihat kepada aspek sebagai contoh meninggalkan sekolah tanpa kebenaran. Sekiranya seorang guru mempunyai hal kecemasan, seorang guru seharusnya memohon kebenaran daripada guru besar untuk meninggalkan sekolah. Kerana guru besar perlu tahu pergerakan guru dan keberadaan guru pada hari tersebut. Guru tidak sepatutnya terus keluar daripada sekolah, kawasan sekolah tanpa kebenaran. Kerana guru besar bertanggungjawab ke atas keberadaan guru pada masa tersebut. Setelah kita mengetahui contoh penyalahgunaan masa guru, mari kita lihat perinciannya. Mari kita lihat isu penyalahgunaan masa. Isu penyalahgunaan masa ini telah melanggar etika kerja guru. Yang pertama, sekiranya guru menyalahgunakan masa, ia akan menjejaskan kredibiliti seorang guru. Seperti yang kita sedia maklum, seorang guru dikenali sebagai seorang yang menepati masa. Tetapi disebabkan sikap guru akan menjejaskan kredibiliti seorang guru dan dikenali sebagai seorang yang tidak menepati masa. Yang kedua, merugikan murid. Merugikan murid kerana murid tidak dapat belajar dalam tempoh yang sepatutnya. Seperti yang kita tahu, katakan di dalam jadual peruntukan masa untuk subjek Bahasa Melayu selama 1 jam. Tetapi guru tidak masuk dalam tempoh 1 jam dan murid akan ketinggalan pelajaran pada hari tersebut. Dan yang terakhir, sudah pasti tindakan guru yang menyalahgunakan masa adalah melanggar peraturan yang telah ditetapkan di dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2/81 yang bertarikh pada 12 September 1981. Mari kita lihat Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2/1981 yang bertarikh pada 12 September. Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2/1981 ketetapan masa di sekolah. Semua pegawai perkhidmatan pelajaran dan kaki tangan sekolah serta murid-murid diwajibkan memelihara dan mengekalkan amalan menepati masa datang dan hadir di sekolah. Di sini kita dapat lihat terdapat individu yang diperuntukkan untuk menepati ketetapan masa, iaitu pegawai perkhidmatan pelajaran yang sudah tentu di sekolah dikenali sebagai guru dan kaki tangan sekolah serta murid. Jadi sebagai contoh, bagi pegawai perkhidmatan pelajaran dan kaki tangan sekolah perlu hadir pada masa yang ditetapkan. Begitu juga dengan murid.
Dengan demikian, guru besar hendaklah menyedarkan guru-guru, kaki tangan lain dan murid-murid tentang perlu pentingnya amalan ketetapan masa. Di sini kita dapat lihat ya, guru besar memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi kesedaran terhadap guru-guru, kaki tangan dan murid-murid. Betapa pentingnya amalan ketetapan masa. Adalah diharapkan bahawa semua guru diingatkan dari masa ke semasa tentang tanggungjawab. Soal penyalahgunaan masa ini adalah berkaitan tanggungjawab guru untuk mengamalkan ketetapan masa sepanjang waktu bertugas di sekolah. Apabila guru berada di sekolah, guru tertakluk kepada surat perkeliling ikhtisas, iaitu tentang keberadaan guru pada masa tersebut. Iaitu guru perlu mengamalkan ketetapan masa sepanjang waktu bertugas di sekolah, semasa datang ataupun balik, mahupun ketika memasuki bilik darjah untuk mengajar atau menjalankan sesuatu kegiatan di luar bilik darjah. Jadi kat sini kita dapat melihat kepada 3 aspeknya. Aspek datang dan balik dari sekolah, aspek masuk ke kelas untuk mengajar dan menjalankan kegiatan di luar bilik darjah. Ketetapan masa ni bermakna seorang guru hendaklah mengikut. Di sini telah dijelaskan. Guru hendaklah mengikut jadual pengajaran. Seperti yang saya maklumkan tadi, jadual waktu guru dan tidak boleh meninggalkan kelas atau kawasan sekolah sebelum tiba masa untuk berbuat demikian. Ini dapat seperti contohlah, masa yang diperuntukkan adalah 1 jam, 9 hingga 10, jadi guru perlu berada di dalam kelas pada jam 9 hingga 10. Guru tidak boleh berada pada tempat lain pada waktu dan ketika itu. Peraturan mengenai ketetapan masa hendaklah dikenakan selain dari murid kepada semua guru, kaki tangan, pekerja sekolah. Okey, guru hendaklah memberi contoh, betul, guru hendaklah memberi contoh tauladan yang baik kepada murid. Agar apabila murid melihat gurunya menepati masa, murid akan mencontohi kepribadian guru tersebut. Okey, daripada surat ini kita telah memahami beberapa aspek, iaitu pengamalan ketetapan masa daripada 3 kata kunci, iaitu ketetapan masa, guru hadir dan balik dari sekolah, ketika guru masuk ke dalam bilik darjah untuk mengajar dan juga menjalankan aktiviti di luar bilik darjah. Jadi diharap guru dapat mengamalkan, menjaga ketiga-tiga perkara ini supaya tidak berlaku isu penyalahgunaan masa. Mari kita lihat kepada Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 3 tahun 1981. Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 3, penggunaan waktu tidak mengajar atau waktu luang, free period guru. Okey, daripada waktu lapang guru ni, ini yang saya maksudkan tadi. Waktu lapang maksudnya waktu yang guru tak ada kelas, guru akan pergi makan, tapi guru tak perlulah sampai nak melepakkan dekat luar kelas. Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 3. Jika tadi kita melihat kepada Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 2. Seterusnya, kita melihat kepada Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 3 tahun 1981. Yang bertajuk Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 3 1981, penggunaan waktu tidak mengajar atau waktu luang, free period oleh guru-guru. Guru-guru di sekolah biasanya mempunyai waktu tidak mengajar yang ditetapkan mengikut dalam jadual waktu mengajar masing-masing. Oleh itu, guru perlu menggunakan masa itu untuk menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sebuah bilik darjah. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, mungkin ada guru yang bercuti, guru yang mengikuti kursus. Jadi, pada waktu lapang guru, waktu kosong, tak semestinya guru boleh gunakan masa tu untuk pergi makan di kantin. Sekiranya ada waktu relief, guru perlu masuk, guru bertanggungjawab untuk masuk ke dalam kelas. Seterusnya, membuat persediaan untuk mengajar seperti membaca buku tambahan, membuat nota mengajar, menyediakan alatan-alatan mengajar dan sebagainya. Jadi, sekiranya guru mempunyai masa lapang, tak ada kelas pada waktu tu, guru boleh memanfaatkan masa dengan membaca buku tambahan, menambah ilmu, buat nota mengajar dan menyediakan alat mengajar pada waktu tersebut. Dan pada waktu lapang guru juga,
Guru boleh memeriksa buku latihan murid-murid. Guru harus memperuntukkan masa pada waktu tersebut. Guru perlu mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah tentang pelajaran diajarnya. Maksudnya di sini, sekiranya ada yang murid tak faham, guru harus melayani murid tersebut, mengajar, berkongsi ilmu bersama murid tersebut, menyediakan aktiviti gerak kerja co-kurikulum. Jadi guru boleh peruntukkan masa luang, masa lapang guru dengan menyediakan gerak kerja dan lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh guru besar. Dan hal ini tertakluklah kepada guru besar dan juga dalam manual pengurusan sekolah, bergantung kepada bidang kerja guru. Jadi kat sini kita dapat melihat apabila guru tiada kelas dalam jadual, berdasarkan apa yang terkandung di dalam Surat Pertugas Iktisas Bilangan 3 tahun 1981 ni, kita dapat melihat beberapa aspek, beberapa perincian tugas guru, iaitu guru boleh menggunakan masa lapang tu dengan membuat kerja-kerja sampingan, dan hal ini dapat memenuhi tempoh masa guru sepanjang berada di sekolah. Diharapkan guru dapat menggunakan masa dengan sebaiknya. Baiklah, sahabat saya akan meneruskan perbincangan kita berkenaan kesan penyalahgunaan masa guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah binti Abdul Khalil akan meneruskan lagi perbincangan kita, iaitu kesan penyalahgunaan masa. Kesan penyalahgunaan masa akan menyebabkan yang pertama, iaitu proses pembelajaran dan pengajaran tidak berkesan. Dan proses ini akan terjejas akibat para guru menyalahgunakan masa. Sebagai contoh, seperti yang mana kita pernah lihat, terdapat guru-guru yang lambat memasuki kelas. Alasannya adalah kerana leka berborak, bercerita di bilik guru, ataupun leka dengan tugasan-tugasan guru. Seperti mana yang kita maklum, guru ni mempunyai banyak tugasan selain daripada mengajar. Selain itu, terdapat juga guru yang menyalahgunakan masa menggunakan aplikasi internet seperti TikTok, Instagram dan sebagainya, yang di mana proses pengajaran dan pembelajaran akan terjejas. Selain itu, antara kesan penyalahgunaan masa adalah kualiti dan produktiviti guru menjadi merosot apabila masa yang terluang, masa yang lapang ni tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya. Guru yang cemerlang adalah guru yang committed dengan tugasan yang diberikan dan sentiasa berusaha untuk menjadi guru yang terbaik dan membaiki cara pengajaran. Jadi bagi guru yang menggunakan masa yang terluang ni dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka ia akan menjejaskan kualiti dan produktiviti guru. Malah mereka memasuki kelas ni hanya untuk mengajar saja, bukannya untuk mendidik anak-anak murid. Selain itu, antara kesan penyalahgunaan masa juga adalah kepimpinan melalui teladan juga tidak dapat diaplikasikan. Apabila guru yang sepatutnya menjadi contoh kepada murid telah mempamerkan teladan yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, jika murid melihat guru ni selalu memasuki ke kelas bukan melebihi, tidak menepati masa, jadi mereka beranggapan lewat masuk kelas atau tidak menepati masa ini bukanlah suatu kesalahan. Jadi guru ini adalah
contoh teladan kepada murid-murid. Jadi sepatutnya guru perlu menunjukkan contoh yang baik seperti datang sekolah awal dengan berpakaian lengkap, dengan berpakaian yang kemas. Selain itu, menepati masa yang betul, masuk kelas pada waktunya dan habis kelas pada waktunya, tidak mengganggu masa untuk guru yang seterusnya. Seterusnya iaitu cara mengatasi isu penyalahgunaan masa. Isu penyalahgunaan masa ini dapat diatasi jika guru mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan masa. Guru perlu mengkaji semula cara mereka meluangkan masa dalam perkhidmatan, iaitu guru perlu berubah dengan menetapkan kualiti masa yang masa yang ingin dicapai. Seperti contoh, guru berazam untuk datang awal setiap hari dan pulang pada waktu yang ditetapkan. Tidak boleh datang lambat balik awal. Jadi bagi mengelakkan masalah penggunaan masa pula, masa yang lapang, masa senggang di sekolah itu, guru boleh mengisi dengan aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti contoh, boleh menyediakan bahan bantu mengajar ataupun mengadakan perbincangan dengan guru yang lain berkenaan masalah pengajaran dan pembelajaran murid. Isu masa ini mungkin dilihat sebagai perkara kecil, tetapi ia sebenarnya mampu membawa masalah yang serius dalam institusi pendidikan jika tidak diberikan perhatian yang betul. Oleh itu, sebagai seorang guru, haruslah menggunakan masa dengan sebaiknya dan meneruskan lagi usaha untuk membaiki pengajaran dan melahirkan murid-murid yang lebih berjaya. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.